Saya duduk di Kuala Lumpur ni, Datuk Yang di-Pertua, sudah hampir 2 bulan tak jumpa anak dan bini. Sebab kita tak balik ke Sabah kerana kita tidak mau nanti bila balik ke Sabah kita akan dikuarantin lagi 14 hari. Jadi Yang di-Pertua, apa yang saya tahu, Yang Berhormat Keningau ada di dalam Dewan ini, dia menghadiri Dewan Undangan Negeri Sabah pada hari Khamis 12 November. Jadi bermakna kalau dikira mengikut hari, dia tidak sepatutnya berada di dalam Dewan ini. Kerana asas kita dikuarantin kerana ingin mengelakkan agar ahli-ahli parlimen ini jangan sampai terjangkit COVID ini. Sebab COVID dia tidak memilih jawatan. Dia tidak memilih surat arahan daripada siapa-siapa pun ataupun pengecualian. Jadi minta arahan daripada Yang di-Pertua. Terima kasih. Saya mohon mencela di sini sebab saya daripada Sabah. Saya ahli parlimen daripada Sabah yang telah melalui proses. Makcik saya meninggal dekat Sempurna, Datuk Yang di-Pertua. Saya tidak dibenarkan balik. Dan saya telah melalui semua ujian dan disahkan oleh klinik bahawa saya bebas daripada COVID. But yet, itu bukan juga alasan untuk saya dibenarkan pulang. Di dalam Dewan ini, Yang di-Pertua ada menyatakan bahawasanya daripada Sabah, ahli-ahli parlimen daripada Sabah tidak dibenarkan pulang dan diminta untuk berkorban. Kami telah berkorban hampir 2 bulan, Datuk Yang di-Pertua. Kalau begitu, lebih baik kami balik hujung minggu yang lepas, lawat makcik saya yang meninggal. Tapi disebabkan kita akur kepada peraturan parlimen, kita sanggup berkorban. Dan inilah pengorbanan yang kita telah lakukan. Tapi apa yang kita lihat di dalam Dewan ini, Yang Berhormat Keningau dibenarkan masuk di dalam Dewan ini. Ini soal keselamatan kami selaku ahli-ahli parlimen, Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat, saya mendapat jawapan rasmi daripada SUDR. Kalau Yang Berhormat tak puas hati dengan keputusan yang dibuat oleh klinik parlimen dan juga tentang order yang dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan, Yang Berhormat kena bawa pada speaker. Setakat ini, bagi saya selaku pengurusi pada majlis hari ini sebagai timbalan speaker, saya mendapat arahan untuk melaksanakan jawapan daripada menteri. Jadi itu akan saya laksanakan. Isu yang mana Yang Berhormat tak puas hati sebab Yang Berhormat mengatakan bahawa berlakunya seolah-olah adanya dua macam double standard kalau boleh sila bawa pada maklumat speaker, sebab speaker kata apa-apa isu boleh tanya pada dia. Saya tak boleh jawab bagi pihak speaker. Setakat ini arahan yang saya dapat untuk sambung kepada jawapan Yang Berhormat menteri. Jadi saya speaker tak boleh jawab kepada ruling yang dibuat oleh speaker. Jadi saya minta maaf, saya akan sambung kepada ni. Saya dimaklumkan speaker akan masuk pukul lepas tu speaker. Saya kejap. Kalau speaker masuk, mungkin Yang Berhormat boleh timbul pada speaker. Datuk Speaker, kita ikut SOP yang telah diberikan kepada setiap ahli parlimen di mana kita perlu kuarantin 14 hari. Yang Berhormat, Kota Melaka. Yang Berhormat, ni klinik boleh override Yang SOP Berhormat yang telah dikeluarkan oleh parlimen ke? Yang Berhormat, Kota Melaka. Saya bercakap dengan Yang Berhormat Sepanggar. Saya terangkan kedudukan saya. Biar saya selesai dulu, Yang Berhormat. Yang Berhormat bangun. Soalan saya, Datuk Speaker. Yang Berhormat, tunggu saya jemput. Yang Berhormat tak baca. Tunggulah nanti. Macam mana kita nak tunggu, Datuk Speaker? Saya nak jawab Sepanggar. baru kata kita hanya boleh bersidang sehingga 24 sebab kita perlu ikut. Yang Berhormat, saya nak jawab Yang Berhormat Sepanggar. SOP dalam Dewan PN memang dinyatakan oleh speaker. Setakat ini arahan saya untuk melaksanakan perbahasan dari peringkat kementerian. Isu tentang SOP kesihatan, apa yang diputuskan oleh Kementerian Kesihatan, sila bawa di luar. Saya minta maaf Yang Berhormat, saya tidak ada arahan sebalik daripada itu. Jadi saya mulakan balik timer, saya menjemput Yang Berhormat Menteri yang mewakili mana Menteri Kesihatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Macam mana kita nak lulus kalau tak ada dalam buku belanjawan? Terusnya saya ingin silakan Yang Berhormat. Ada mesin-mesin tolak cara belanjawan ni. Datuk Speaker. Datuk Speaker, peraturan mesyuarat. Pak Yang Berhormat Sepanggar sekejap. Sebentar tadi kita ada membangkitkan tentang isu Yang Berhormat Keningau yang telah menghadiri Dewan Undangan Negeri pada hari Khamis 12 November di negeri Sabah. Bermakna kalau hari ini Datuk Yang di-Pertua, dia berada di Kuala Lumpur ini kurang daripada 14 hari. Jadi persoalan kita atas arahan daripada Datuk Yang di-Pertua di dalam Dewan Yang Mulia ini, malam minggu lepas pun Datuk Yang di-Pertua ada mengulangi dan meminta kepada ahli-ahli parlimen daripada Sabah agar berkorban
agar tidak balik ke kawasan masing-masing kerana kita ada sidang parlimen. Dan hari ini saya lihat ke Ningau tanpa melalui proses kuarantin dan alasan yang diberikan telah mendapat persetujuan kebenaran daripada klinik. Jadi persoalan saya di sini yang Datuk Yang Dipertua, bagaimana mungkin klinik boleh overrule kuasa atau arahan yang telah diberikan oleh Datuk Yang Dipertua sendiri, arahan daripada kerajaan. Datuk Yang Dipertua, keluarga saya meninggal minggu lepas. Kami tidak pulang, sanggup berkorban kerana apa? Kerana kami patuh kepada arahan Datuk Yang Dipertua. Jadi minta penjelasan daripada Yang Dipertua. Takziah kepada Yang Berhormat di atas pemergian ahli keluarga Yang Berhormat. Pada pagi tadi saya terima satu pemberitahuan mengenai Yang Berhormat tersebut. Saya telah difahamkan bahawa beliau telah memaklumkan bahawa Yang Berhormat Keningau telah mendapat release order daripada Kementerian Kesihatan Malaysia pada 23 November 2020 dan juga wristbandnya telah dipotong oleh Pejabat Kesihatan Daerah Lembah Pantai pada 23 November 2020 selepas menjalani kuarantin dan juga didapati testnya, resultnya. Berapa hari Datuk Yang Dipertua? Speaker, berapa hari kuarantin? Kuarantinnya seperti yang saya dapatlah ya. Sekejap. 12 hari bulan 11 sehingga rilis tersebutlah 23 November. Because kita dapat maklumat Datuk Yang Dipertua, he was spotted in Kota Kinabalu on the 13th. Maknanya 12 dia hadir mesyuarat Dewan Undangan Negeri, 13 he was spotted in KK. So persoalan kita di sini, even kalaupun dia 12 hari bulan itu dia berada di Kota Kinabalu, bermakna dia baru 12 hari. Datuk Yang Dipertua, kalau saya boleh kongsi, sewaktu saya datang ke Kuala Lumpur ini dulu, saya buat testing di klinik kerajaan dan swasta. Tested negatif, test COVID. Tapi apabila sampai di airport KLIA Datuk Yang Dipertua, kita dimaklumkan oleh pekerja yang ada di KLIA tidak ada exception. Faham. Jadi maknanya di sini kenapa double standard? Saya faham. Saya sebenarnya bertindak mengikut KKM dan NKN lah kan. Saya tak punya resource untuk memantau semua ahli-ahli yang berhormat. Tuan Speaker, mana boleh Tuan Speaker kata tak boleh. Sekejap lah, saya cakap. This is your house. Ini soal parlimen. This is your house. Sekejap. Ini soal So, parlimen. saya dapat Ini keperluan parlimen. boleh tak saya cakap? Saya nak menjawab ni. Boleh? Jadi saya mendapat pemberitahuan bahawa beliau di kuarantin dari 12 November dan telah testnya negatif dan diberi clearance dan wristbandnya dipotong pada 23 November. Itu yang maklumat yang saya dapat lah. Jadi kalau inginkan saya orang kata memeriksa dengan lebih lanjut, maka saya perlu masa lah. Kuarantin di mana tu? Kuarantin di Tuan mana? Speaker, Kenapa berlaku perbezaan? Tuan Speaker, kalau 12 hari bulan kena kuarantin, campur 14, 26 hari bulan baru boleh masuk Dewan. Itu saya cakap. Speaker, you are a learned person, Speaker. You are a learned person. Kita bukan sini tanya soalan sebab kena tanya soalan. Sebab ini sudah pun pecah itu sebab peraturan. saya follow nasihat KKM. Langgar peraturan ni. Datuk, hari ke-13 kita memakai gelang Ayuh, merah. saya dengar Presiden Datuk Yang Dipertua. lain Kalau saya orang boleh boleh kongsi, masuk. hari ke-13 kita memakai gelang merah. Ya. Dan we were tested on the 13th day. Dan pada ketika hari ke-13 itu kita disahkan negatif. Dan itu pun pihak hospital tidak membenarkan kita potong. Only after the next day baru kita dibenarkan untuk potong. Kalau begitu biar saya hubungi pihak yang berkuasa, Pejabat Kesihatan Daerah Lembah Pantai ini untuk mendapat maklumat yang lebih lanjut. Datuk Speaker. Bagaimana Tapi ini boleh terjadi. keputusan Datuk Yang Dipertua, Keningau should not be allowed to enter Dewan. Yalah, sebab saya ikut release order tu. Datuk Speaker. Saya tak adalah pula saya call untuk question tu untuk mempersoalkan release order. Saya cuma ikut apa yang KKM beri pada saya, apa yang MKM beri pada saya. Tapi Datuk Yang kalau Dipertua, diperlukan untuk kita memakai kad ini. saya faham. Kalau saya boleh kongsi, kita memakai kad ini, Datuk Dipertua melimitkan 80 orang. Mainly because kita ingin meminimalkan risiko. Faham.
Yang berhormat Keningau datang daripada Sabah kurang 14 hari. Itu lagi risiko kepada kita, Datuk Yang di-Pertua. Datuk Kalau Speaker. begitu, izinkan saya sedikit masa untuk menghubungi pejabat kesihatan daerah Lembah Pantai ni yang release ban tu Datuk Speaker. untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut lah. Datuk Speaker. Saya cuma ikut apa yang diberikan kepada saya. Sementara itu kita nak satu ruling Kenangau tak boleh masuk dewan langsung. Ya, saya telah minta yang berhormat keluar daripada tidak menghadiri dari tadi. Okey. Ya. Kami juga ingin tahu Speaker, apa alasan daripada Kementerian Kesihatan ataupun Pusat Saya akan Kesihatan. hubungi. Saya akan Alasan hubungi. dia. Saya akan hubungi. Kerana itu lebih kurang daripada 14 hari. Terima kasih. Saya akan hubungi. Kita nak tahu juga kuarantin di mana tu. Datuk Speaker. Terbaik get the result from DG lah. Get Datuk DG Speaker. to make a statement on this issue. Datuk Speaker. DG Siapa kena buat jawab ni? statement Siapa atas jawab? isu ini. Datuk Speaker. Datuk Speaker. Ini release order ini has to be taken with a lot of suspect. Kita semua tahu pada Khamis ini ada undi. Maka itulah mereka ini beri sedikit kelonggaran. Jangan kita sewenang-wenang dia bersetuju kepada kementerian sedemikian. Ahmad, tak apa. Jangan panjangkan masa lagi. Saya akan hubungi pihak berkuasa yang berkenaan untuk meminta maklumat. Ya. Sentuh maklumat Datuk Yang di-Pertua, kita ada Saya gambar bukan- juga. saya bukan- Kita ada gambar. Dia berada di Sabah. Saya tak boleh mantau setiap orang tau. Saya akan bertindak mengikut apa yang saya dapat. Tapi kalau diperlukan saya meminta maklumat yang selanjutnya, beri saya sedikit masa, saya akan kontak. Ya. Terima kasih. Saya ingin mempersilakan Yang Berhormat Kementerian Pengangkutan. Datuk Speaker. Datuk Yang di-Pertua, Silakan. izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan di atas keprihatinan 14 ahli yang berhormat terhadap kementerian saya.